Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat melaksanakan kuliah sebelum COVID-19. Yang sepatutnya kuliah ni kuliah ni adalah kuliah yang berada di masjid, tapi oleh kerana arahan pemerintah untuk kita kurangkan pergerakan dalam kawalan, jadi oleh kerana dah memang tiap-tiap malam kerjaan ni berkuliah, dia jadi canggung bila tak berkuliah. Jadi malam ni kita sama-sama memutalaah satu tajuk dalam banyak-banyak kitab yang dibawa. Jadi hari ni kitab yang dibawa adalah Manhaj Usrah Fas, peringkat ta'rif 1, tentang konsep akidah Islamiah. Dan alhamdulillah malam ni anda bersama dengan anak-anak untuk mendengar kuliah pada malam ni. Cakap hai. 1, 2, 3. Hai. Cakap kuat lah. Kuat. Hai. Okey, itu anak-anak yang insya-Allah akan menjadi pendengar setia pada malam ni. Dan kuliah kita hanya sekitar 10 minit sebab pukul 8 kita nak dengar perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia tentang perkara COVID-19 ni. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Malam ni kita akan membacakan tentang konsep akidah Islamiah. Boleh dengar? Tak dengar? Baik, malam ni boleh dengar? Boleh. Test. Kalau ada viewer yang boleh komen, boleh dengar ke tak boleh? Clear ke tak clear? Baik, malam ni kita akan menyentuh bab konsep akidah Islamiah. Kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Jadi malam ni kita baca tentang konsep akidah. Dan adakah akidah itu mempunyai kaitan untuk memandu perjalanan kita sementara kita berada dalam ujian wabak kali ini. Baik, pengertian akidah. Akidah berasal dari perkataan Arab iaitu aqada, yang bermaksud ikatan atau simpulan. Biasanya ikatan atau simpulan ini berlaku pada benda yang dapat dirasai seperti tadi. Aqidah berasal dari perkataan aqada. Aqada ni makna dia simpul ataupun ikat. Dan benda yang maksud simpul, benda yang maksud ikat ni adalah benda yang berbentuk tali. Itu adalah simpulan, sesuatu yang disimpul. Walau bagaimanapun perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi. Maknawi artinya benda simpulan yang kita. Dari maksud ini lahirlah perkataan akidah, iaitu ikatan atau simpulan maknawi yang terkhusus di dalam kepercayaan. Jadi makna akidah adalah satu ikatan ataupun beberapa banyak ikatan. Sebab akidah juga dinamakan sebagai aqaidul iman. Aqaid ni jamak taksir daripada perkataan aqada, akidah. Jadi jamak taksir artinya dia adalah simpulan-simpulan yang banyak, bukan hanya satu simpulan. Bila bercakap mengenai kepercayaan, maka simpulan tu ada banyak. Ada simpulan mengenai takdir, baik buruk, sakit sihat, kaya miskin, hidup dan mati. Kemudian kepercayaan tentang jodoh dan ajal. Kemudian kepercayaan tentang rezeki harian. Kesemuanya adalah sebahagian daripada ikatan-ikatan. Jadi banyak ikatan. Ikatan tentang ketuhanan, ikatan tentang hari akhirat, ikatan tentang syurga dan neraka yang ada dalam hati kita ni. Banyak perkara yang perlu diikat dalam hati ni. Jadi disebut sebagai ikatan-ikatan kepercayaan.
yang terkhusus di dalam kepercayaan, yang berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan iman. Akidah boleh difahami sebagai kepercayaan yang terikat kuat dan tersimpul erat di dalam hati terhadap suatu perkara yang benar dan hak sehingga tidak mungkin terlerai atau terurai. Kesimpulannya adalah akidah ni adalah pun beberapa kepercayaan, beberapa simpulan kepercayaan yang dengan dia menghasilkan satu amal. Kerana akidah yang kukuh ni, benda ni yang duduk dalam hati. Sesuatu yang bersifat dalam hati ni dia adalah pegangan. Dan manusia ni bila manusia hidup, maka manusia dia hidup berdasarkan apa yang dia pegang. Kalaulah dia pegang macam-macam jenis pegangan manusia. Pegangan artinya bagaimana mereka nak menjalani kehidupan, apa yang mereka percaya tentang kehidupan. Ada yang percaya kepada mencari kebahagiaan, ada yang percaya kepada mencari harta pangkat, tapi kesimpulannya kebahagiaan. Dan orang Islam juga tidak terlepas daripada mencari kebahagiaan. Dan matlamat kita hidup atas muka dunia pun adalah sebahagian besarnya untuk mencari kebahagiaan. Tetapi definisi kebahagiaan itu menentukan bagaimana manusia hidup atas muka dunia. Ada manusia yang merasakan bahawasanya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dapat dicapai dengan kekayaan. Ada manusia yang merasakan kebahagiaan boleh dicapai dengan pangkat yang tinggi, rumah yang besar. Ataupun kesimpulannya kebahagiaan boleh dicapai dengan keduniaan. Sedangkan dalam Islam, Islam tidak mentafsirkan kebahagiaan seperti itu. Kerana dalam Islam, kebahagiaan ni dia sesuatu yang bersifat pasti, iaitu mudahnya kebahagiaan ni adalah apa yang membahagiakan? Hati rasa apa yang menyebabkan hati boleh jadi bahagia? Main. Umur Atif 8 tahun. Jadi jawab main. Amar, apa yang membahagiakan Amar? Main juga. Kakak, apa yang bahagiakan kakak? Mengaji. Mengaji. Kak Tam, apa yang membahagiakan Kak Tam? Umi, apa yang bahagiakan Umi? Apa yang bahagiakan Umi? Kita dengar jawapan Umi malam ni. Ya, silakan Umi. Apa yang membahagiakan Umi? Kehidupan yang tenang. Dan sebenarnya jawapan yang kat luar tadi, termasuk jawapan Umi tadi, kehidupan yang tenang tu adalah gambaran kebahagiaan yang manusia nak. Tetapi kalau dalam Islam, adakah itu yang dinamakan sebagai kebahagiaan? Oleh kerana Islam ni, dia mempunyai iman bahawasanya kebahagiaan kehidupan kita lah bukan di dunia. Kehidupan kita di akhirat. Artinya kalau kita nakkan kebahagiaan, maka kebahagiaan tu tidak boleh didapati atas muka dunia dan tidak boleh dijadikan matlamat. Sekejap lagi kita bagi contoh. Tetapi hakikat kebahagiaan manusia yang beriman itu adalah satu je. Apabila mereka mampu masuk dalam syurga Allah, maka mereka orang yang bahagia. Masalahnya, syurga Allah ni sesuatu yang sifatnya berada selepas daripada kehidupan. Mati dulu, atau muka dunia mati dulu, sama ada mati dengan COVID ataupun mati dengan sebab lain. Janji matilah, kemudian dibangkitkan, kemudian manusia akan diberi salah satu daripada dua tempat, sama ada syurga atau neraka. Maka sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan mendapat kebahagiaan sebenar. Artinya kebahagiaan yang dicari oleh orang yang beriman itu sepatutnya adalah syurga Allah. Maka syurga Allah tu kita tak boleh nak dapat atas muka dunia. Jadi kalau kita kata kehidupan yang tenang sebagai sumber sebagai kebahagiaan, ada manusia yang hidupnya tenang sampai dia mati, tetapi dia tak dapat masuk syurga. Maka adakah itu kebahagiaan? Ada manusia sihat, sebab orang kata sihat bahagia. Ada manusia yang sihat tetapi akhirnya tak dapat masuk syurga dengan kesihatan. Ada orang kaya, akhirnya dengan kekayaan tak masuk syurga. Dan apa sahaja yang manusia anggap atas muka dunia sebagai matlamat telah membentuk kehidupan dia. Kehidupan dia mencari kebahagiaan. Masalahnya kebahagiaan tu tidak menyebabkan dia masuk syurga.
Memberi makna, adakah ianya adalah kebahagiaan sejati? Jawapannya tidak. Oleh kerana kebahagiaan kita itu adalah masuk dalam syurga Allah, maka erti kebahagiaan atas muka dunia ini adalah apa-apa perbuatan yang bila kita lakukan mendekatkan kita selangkah kepada syurga Allah, maka itu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan kita adalah syurga Allah. Bagaimana nak dapatkan syurga Allah? Cara dapat syurga Allah adalah pengorbanan yang akan dilakukan atas muka dunia. Pengorbanan yang dituntut adalah wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka adalah syurga yang amat jannatul ma'wa, syurga yang tinggi, kesan nuzulan bima kanu ya'malun. Mereka masuk ke dalamnya kerana amal-amal mereka. Kalaulah kebahagiaan itu ditafsirkan dengan syurga, yang mana syurga itu adalah berada pada dunia di sebelah sana, maka artinya atas muka dunia adalah jalan untuk mendapat kebahagiaan. Semakin dekat kita nak mendapatkan kebahagiaan syurga itu, sepatutnya dia memberi kebahagiaan pada kita. Maka apa yang mendekatkan diri kepada syurga? Bertambahnya iman, bertambahnya amal. Setiap iman, setiap pertambahan iman dan setiap pertambahan amal sepatutnya membahagiakan. Tetapi berdasarkan kepada iman kita lah. Iman kita yang lemah tu menyebabkan walaupun sepatutnya kita berbahagia bila kita dapat beribadah kepada Allah, tapi kerana lemahnya iman, maka kita merasakan ibadah satu beban. Tak ada masalah iman kita lemah, kita manusia akhir zaman, kita orang yang kurang bertumpu untuk meningkatkan iman, maka perasaannya begitu. Tetapi hakikatnya, oleh kerana kebahagiaan itu adalah syurga Allah, apa-apa sahaja perkara, sama ada perbuatan, perkataan, gerak dan diam, yang menyebabkan setapak kita mendekatkan diri kepada Allah, maka dia dimaksud, dia adalah kebahagiaan yang dicari oleh orang beriman. Jadi hilang nombor surat tadi. Nanti dulu. Anak-anak dah main ni hilang nombor surat. Janganlah, habis nak kuliah ni. Dengar kuliah. Dengar semua kuliah ni. Kalau tak faham pun buat faham je. Mana dia? Buku surat. Hilang buku surat. Tu dia. Jadi bila dikatakan kebahagiaan, akidah boleh difahami sebagai kepercayaan yang terikat kuat dan tersimpul erat dalam hati terhadap suatu perkara yang benar. Sesuatu yang benar, syurga Allah adalah benar, mendapat redha Allah adalah kebenaran. Maka itulah perkara yang diikat, sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Sehingga perkara yang diyakini itu tidak akan tercampur daripada jiwa manusia. Sehingga kepercayaan itu membentuk gerak kerja manusia, membentuk perbuatan manusia. Seperti mana orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada harta, lalu mereka membentuk kehidupan mereka untuk bertumpu mencari harta. Bagi kita orang beriman, kerana kita meyakini bahawasanya Allah itu adalah sumber kebahagiaan, syurga itu adalah kebahagiaan, maka sepatutnya bagi orang beriman, mereka bertumpu untuk menguatkan iman dan menambah amal ibadah. Kerana itulah kepercayaan kita. Maka itu disebutkan sebagai kebahagiaan, sebagai akidah. Jadi akidah adalah kepercayaan-kepercayaan yang wujud di dalam hati, yang dengannya menghasilkan gerak kerja. Andai kata kepercayaan itu kepada Allah, kepada akhirat, maka sepatutnya ia menghasilkan gerak kerja untuk mendapatkan Allah dan mendapatkan akhirat. Kerana itu yang kita percaya. Baik, anda rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Terima kasih. Kalau ada viewer, tak nampak ada viewer berapa orang viewer? Ada 27 orang, dan insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah pada malam esok. Ini antaranya adalah untuk melepaskan. Jadi oleh kerana malam-malam sebelum ni tak ada kuliah, maka disambung sebelum kuliah pada malam ni. InsyaAllah pada malam esok kita akan buat lagi kuliah selama 10 minit bersama dengan Ustaz Airi Rushairi dan juga anak-anak kami, anak-anak saya. Sila tengok anak-anak semua. Bagi hai. Assalamualaikum. Uminya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.